Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung kita punya pembacaan hadis 40 Imam Nawawi. Okey, video ni kita baca sambung ke hadis yang ke-6. Hadis ke-6 ni saya ada tahu sikit. Ini berkenaan dengan syubhat maksudnya something in between good and bad. So it's between, maksudnya kita tak tahulah benda ni betul-betul bagus ke or tak bagus, something like that lah, in between, dia tengah-tengah. Okay, mari kita baca dulu senyap sikit. Okey, kita dah baca dah hadis dia. Sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang jelas. Okey, ini dia punya mukadimah dia lah, dia punya starting point dia. Ini pun terang jelas, ini pun terang jelas. Dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran, nampak? It is something yang in between lah, yang kita tak sure okey ke tak okey ke, bagus ke tak bagus ke, yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Okey. So perkara syubhat ini ialah it's okay. Ini dia punya main point hadis ni tentang perkara syubhat. Yang kesamaran, syubhat tu ialah yang kesamaran yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruahnya. Di sini maksudnya menjaga tu sepatutnya bukannya membuat perkara syubhat, mempertahankan. Kita sikit jap. Bukan membuat atau mempertahankan syubhat. Tapi maksudnya menjaga dari membuatnya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. It's very important sebab banyak amalan dan apa nak cakap, anjuran daripada sesetengah tok guru atau ustaz sebenarnya
benda yang syubhat ni. Kita pun tak tahu dia kesamaran yang dia okey ke tak okey. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, ni yang penting ni, main point juga ni. Barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh dalam perkara haram. Kita bagilah highlight everything. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, okey, dibimbangi dia akan menceroboh masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. So Allah nak cakap ni, Allah ada sempadan yang telah Allah letakkan. Okey, dan dia sambung lagi pasal ni. Ketahuilah bahawa setiap jasad itu ada seketul daging. Highlight sikit daging ni. Yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Okey, perhatikan dekat hadis ni ia menerangkan juga tentang hati. So most probably besar kemungkinan perkara syubhat ni memang berkaitan dengan hati lah. Sebab hati kita yang akan mempengaruhi lah sama ada kita akan buat perkara syubhat itu atau tidak. So that means kat sini kita dapat lihat kalau hati kita rosak, maka rosaklah seluruh jasad. So kalau hati kita rosak, so besar kemungkinan kita akan melakukan perkara syubhat tu. Ini apa yang saya faham melalui hadis ni. Faham dengan pemahaman sendirilah. Cenderung kepada
perkara syubhat. SYUBHAT. Ni belum masuk bid'ah lagi ni. Tak apa. Kita cerita pasal syubhat, kita cerita pasal syubhat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pokok perbincangan hadis. Sebenarnya saya suka hadis ni sebab dia sangat simple tapi banyak poin dalam ni dapat kita belajar tentang perkara syubhat itu, sama ada kita boleh melakukannya atau tidak. Dalam ni dah clearly dia diterangkan, barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat maka dia telah terjatuh dalam perkara haram. Dia seolah-olah menyamakan syubhat itu dengan perkara haram, sebab bila dah masuk dalam syubhat tu dia akan terjatuh dalam perkara haram. Seumpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan dibimbangi akan menceroboh masuk ke dalamnya. Dibimbangi akan menceroboh masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan awal itulah perkara-perkara yang diharamkannya. Okey, lepas dia cakap terjatuh dalam perkara haram, diterangkan umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan. Ini umpamanya lah, contoh yang diberi. Lepas tu poin yang lagi penting pun diterangkan kat sini, sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Boleh lihat dia punya kaitan dia. First dia cakap pasal perkara syubhat, boleh jatuh dalam perkara haram. Lepas tu sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. So kalau kita telah terjatuh dalam perkara syubhat, kita kena bangun menjauhi daripada perkara syubhat itu. Banyak lagi perkara sunnah yang boleh dilakukan daripada melakukan syubhat. Kita ni sikit, tambah sikit. Ya. Alright, mari kita baca sambung pembacaan pokok perbincangan hadis. Perkara halal jelas, perkara haram jelas yang telah dinaskan seperti kahwin, makan benda-benda yang baik, manakala yang haram seperti minum arak, judi, zina dan riba. Okey. Perkara-perkara syubhat berlaku dalam ibadah, muamalat dan lainnya yang tidak jelas halal dan haram dan tidak ada nas padanya. Sini dia tak terangkan tak terangkan, saya pun tak terangkan lah. Saya pun tak berapa terror sangat bab ni. Nak cakap tidak ada nas, bid'ah. Bid'ah lah, right. Anyway, saya tak dapat nak bagi contoh sebab saya pun tak berapa terror sangat. Jadi kita dari bid'ah sajalah. Bila berhadapan dengan syubhat, tinggalkan perkara tersebut untuk elakkan dosa redha Allah. Okey. Syubhat pada pandangan orang tapi tidak pada kita.
Mesti jelaskan supaya hilang syubhat tersebut. Kisah Nabi dengan Sufyah dilihat oleh sahabat. Nabi dengan Sufyah. Kita baca sikit. Kisah Nabi dengan Sufyah. Tengok wiki je lah. Safiyah binti Huwai. Perkahwinan dengan Muhammad menurut Muhammad Al-Bukhari. Very good, nampak ni. Berkenaan suluh-galuh Yahudi pada Safiyah, Nabi Muhammad pernah memberitahu isteri baginda itu, jika mereka menyakiti kamu lagi, beritahu mereka yang suami kamu ialah Muhammad, bapa kamu ialah Harun, dan bapa saudara kamu ialah Musa. Ni mungkin Nabi dapat tahu apa Safiyah punya keturunan lah. Dia punya keturunan daripada Harun, dan bapa saudara dia ialah Musa. Jadi apa yang kamu ada itu patut kamu banggakan. Sekian. Kita sambung balik. Tulislah sini supaya kita ingat Nabi kahwin Safiyah seorang Yahudi.
Syubhat pada pandangan orang tapi tidak pada kita. Mesti jelaskan supaya hilang syubhat tersebut. Jangan macam ni Jangan macam Nabi Khidir dengan Musa. Jangan macam Nabi Khidir dengan Musa, tidak menerangkan apa yang dilakukannya. Okey. Tapi kena ingat kisah ini dilakukan nabi-nabi sebab dapat wahyu. So kita tak boleh nak mencela perbuatan Nabi Khidir tu, sebab ia dilakukan oleh Nabi Khidir sebab dapat wahyu daripada Allah. Jadi tidak boleh dicela. Okey, dan tidak boleh kita ikut buat macam tu sebab kita tak dapat wahyu Allah. So ada banyak tarikat-tarikat yang cakap okey, kita macam Nabi Khidir dengan Nabi Musa, kita buat benda yang benda yang orang tak faham semua sebab kita macam Nabi Khidir, kita ikut macam Nabi Khidir. No. That is not the way. Dalam hadis ni dah terangkan perkara syubhat tu kita perlu jauhinya. And then bila kita buat something, kita kena beritahu apa yang kita buat itu. Jangan macam, sebab bila dia buat macam tu, bila tarikat tu buat macam tu, dia nak menunjukkan apa yang dia buat nampak tak baik tapi sebenarnya baik. So tapi dia tak terangkan, confirm tak boleh nak terangkan sebab perkara yang yang baik itu jelas, perkara yang tak baik itu jelas. So kita nampak benda tak baik itu memang dasarlah benda tak baik. Tinggalkan syubhat, sifat warak sempurna iman. Okey, highlight sajalah. Alright, sambung lagi. Peranan hati. Banyak ayat ditujukan pada hati. Hadis akal terletak di hati. Okey. Hati berpenyakit, jihadnya dengan mengikut manhaj Allah. Ni macam yang saya terangkan tadi. Hati yang tidak baik akan cenderung kepada perkara syubhat. So kalau kita banyak buat benda tak baik, that means hati kita something wrong. Okay, easy to understand.
Pengajaran hadis, seorang mukmin mestilah cuba mengenali dan mempelajari perkara halal dan haram. Seterusnya melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram demi menjaga kemuliaan agamanya. Okey. Perkara yang kesamaran yang belum jelas halal haramnya adalah perkara syubhat yang mesti dijauhi demi menjaga maruah dan keheningan agama. Banyak kita lihat amalan-amalan pegangan pengajaran sesetengah tarikat yang banyak masuk dalam perkara syubhat ini. Perkara sempadan muka dan reda Allah ialah perkara haram. Sesiapa yang melewati garisan dan terjebak melakukan perkara haram, maka dia telah melewati sempadan kemurkaan Allah. Tambah sikit pendapat saya sebabkan hadis ni dia cakap barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh dalam perkara haram. Dan perkara haram ni disambung lagi dalam hadis ni, sesungguhnya persempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Dah terjatuh dalam perkara haram, maksud dah terjatuh, faham tak? That means perkara syubhat ini termasuk dalam kemurkaan Allah. Hati adalah raja. Bayangkan kamu dah melewati sempadan yang telah Allah tetapkan, kamu dah over the red line lah maksudnya. You done something very very wrong. Hati adalah raja segala anggota yang mesti dipastikan keelokannya dan kebersihannya. Justeru. Justeru kerosakan dan kemusnahannya akan merosakkan, memusnahkan seluruh anggota badan yang lain. Is it the other way round ke? Cuba buat. Sebanyaknya dan buat perkara buruk cuba tidak buat perkara buruk. Langsung. Okay. Alright, I think kita dah dapat habiskan hadis nombor 6 ni. Kita sambung dengan hadis ke-7 dalam video yang akan datang. Saya pun sebenarnya sambil buat video sambil belajar. Saya bukannya expert,
Tapi saya cubalah sebaik yang mungkin belajar daripada hadis 40 daripada pengumpulan Imam Nawawi. Okey, itu saja dalam video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.